السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Bertemu lagi kita pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, setelah kita selesai salat berjamaah fardu maghrib, dan insyaAllah Allah Ta'ala beri kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita bermuzakarah, insyaAllah dalam kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan ada manfaat di dunia dan di akhirat. Dan insyaAllah kita sambung pada malam ini kitab Tajwidul Quran Rustam Usmani kita, insyaAllah. Kita sambung pada muka surat yang ke berapa Mam, ada catat tak? Last kita sampai, sebab yang seminggu lepas tak ada kan. 35 bang 35. Okey. Sambungan daripada hukum nun mati dan tanwin, betul Okey, kita sampai izhar tu dah habis belum? Dah habis izhar ke belum? Dah habis hari ini masuk yang kedua lah Okey. Saya ulang sepintas lalu Di bawah tajuk hukum nun mati dan tanwin. Okey, hukum nun mati dan tanwin ni hukum nun sukun lah. Nun ada tanda mati dan tanda tanwin baris 2 di atas, baris 2 di bawah dan baris 2 di hadapan. Okey. Dan terbahagi kepada 4 hukum. Yang pertama al-izhar, yang seperti maklum yang kita sama-sama bincangkan, dikenali dengan izhar khalqi. Okey. Itu huruf apabila nun mati bertemu dengan huruf halqi yang 6. Okey. Iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Jadi hukum bacaannya dibaca dengan terang dan jelas maksudnya kalau kita mudah fahamnya dekat sini, dia bacaannya tanpa dengung. Okay. Tapi dia ada dengung, tapi dengung pada sukun izhar tu. Tidak sampailah dengungnya 2 harakat, tak sampai. Tidak sempurna. Dengung tu tetap ada sebab nun huruf gunnah ni ada. Nun tu huruf gunnah nun dan mim. Tetapi tidak sampai dengungnya 2 harakat. Okay. Dikenali dengan izhar khalqi kerana apa? Huruf yang kita akan bertemunya nun mati dan tanwin tu bertemu dengan huruf khalqi yang 6 tu lah. Sebab tu dikenali ni izhar khalqi. Okay. Kalau kita sebut izhar saja, dalam hukumnya belum sempurna lagi hukumnya. Bila sebut nun mati
dan tanwin ni bertemu dengan huruf halki yang 6 tu, maka sebutan hukumnya izhar halki. Okay. Jadi di dalam Al-Quran, tandanya kalau kita nak lihat di dalam Al-Quran Rusam Usmani, di antara tanda atau simbol sipir kita nak ingat, apabila huruf nun itu ada tanda mati. Maksud tanda mati itu tanda sukun di atasnya. Jelas kalau kita jumpa di dalam Al-Quran Rusam Usmani, bila nun ada tanda mati, jelas tanda mati yang ditulis di atas, maka selepasnya mesti huruf halki yang 6, salah satulah daripadanya. Dia tak ada dah simbol lain, tak guna dah. Izhar halki, huruf nun ada tanda mati, dan diikuti dengan tanda tanwin pula. Okay. Dalam satu lagi bab yang lain, tanda tanwin pula berselari baris 2 di atas, selari baris 2 di bawah, dan seolah-olah 69 baris 2 di hadapan. Okay. Kalau dalam ini ada papan putih. Okay. Untuk simbol izhar halki, kalau kita lihat simbol izhar halki dalam Quran, okay, izhar halki, tandanya nun ada tanda mati, bertemu salah satu huruf yang 6 tu, dan tanda baris tanwinnya selari, baris 2 di atas selari, baris 2 bawah selari, baris 2 di hadapan seolah-olah 69. Selepasnya mesti salah satu huruf halki. Okay? Dia takkan jumpa huruf selain daripada selepas tanda macam ni kita jumpa, selain daripada huruf halki tu takkan ada. Mesti salah satunya huruf halki. Jadi ini tanda bagi izhar halki. Sebab tu dalam Al-Quran kadang kita lihat ada tanda selari, ada kadang tandanya bersimpang ataupun bersilang. Jadi apakah peranannya? Peranannya adalah menentukan hukum di dalam hukum nun mati dan tanwin. Okey. Jadi hari ini kita masuk hukum yang kedua, insya-Allah. Hukum yang kedua, al-idgham. Okey, cuba ikut al-idgham. Idgham ni nama dia dulu, dia ada sambungan belakang dia. Okay, cuma idgham ni dia terbahagi kepada dua. Okey. Pertama, idgham ma'al gunnah, dikenali dengan idgham ma'al gunnah. Yang kedua dikenali dengan idgham bila gunnah. Ada setengah kitab kadang idgham bi gunnah ada sebut. Idgham bi ghairi gunnah ada juga setengah kitab kan. Dia sambung dia punya tu dengan dengung serta dengung kan, ma'al gunnah. Okey. Jadi idgham ni kalau kita lihat, kita tengok dekat situ dalam buku tu. Yang pertama, okay, kita tengok dulu makna idgham tu. Al-idgham menurut bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu ni maksudnya apa? Huruf yang pertama itu dimasukkan kepada huruf yang kedua. Okay. Cuma dalam istilah ilmu tajwid, memasukkan huruf pertama yang bertanda sukun. Huruf pertama yang bertanda sukun tu huruf apa? Huruf nun mati. Huruf pertama yang bertanda sukun ke dalam huruf kedua yang berbaris dan menjadi kedua-duanya satu huruf bersabdu dari jenis huruf yang kedua. Okey. Memasukkan huruf yang pertama yang bertanda sukun ke dalam huruf yang kedua. Okey, di sini maksud huruf yang pertama itu adalah nun mati. Dari kat sini nun mati itu masuk kepada huruf yang kedua. Huruf kedua tu adalah huruf idgham. Huruf kedua itu adalah huruf idgham. Okey. Dan menjadi kedua-duanya satu huruf bersabdu. Okey, jadi seolah-olah huruf yang kedua itu kita baca dengan bersabdu, seolah-olah. Nanti kita akan tengok contoh dia dalam kitab tu. Dari jenis huruf yang kedua. Jadi maksudnya dekat sini huruf pertama tu macam dah tak berbunyi, tapi ada pada tulisan di dalam Quran. Okey. Huruf idgham ada 6. Kalau sebelum ni huruf izhar ada 6. Huruf idgham juga ada 6.
Okay, dekat sini kita kena faham bila disebut di bawah tajuk nun mati dan tanwin ada berapa huruf idgham, kita kena cakap 6 dulu. Kita kena cakap 6. Sebab nanti dia ada pecahan dua macam saya kata tadi. Idgham ni dia terbagi kepada dua, idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah. Jadi dia ada masing-masing ada hurufnya. Jadi idgham ma'al gunnah ada 4, idgham bila gunnah ada 2. Tapi bila disebut kalau soalan peperiksaan kadang soalan thread orang kata kan, soalan huruf idgham ada berapa, kita pun kata 4. Yang 4 tu memang idgham al gunnah. Kalau huruf idgham tu dia ada 6 di bawah tajuk nun mati dan tanwin ada 6. Tapi 4 ma'al gunnah yang dengung, 2 lagi yang tidak dengung bila gunnah. Okey. Jadi huruf idgham jadi di sini dia sebut dulu 6 tu dulu. Kalau dalam kitab tu huruf idgham ada 6. Okay, apa dia? Kita tengok daripada kanan tu. Huruf ya, kemudian diikuti dengan huruf ra, kemudian mim, okey, kemudian lam, kemudian waw dan nun. Ia terhimpun dalam kalimah yarmaluna. Okey, ataupun ada setengah kadang ditulis dengan ya nun mim waw, ra dan lam. Yanmu rol gitu pun ada juga. Ini atas kita nak ingat macam mana lah. Ada dia letak ya nun mim waw. Ya nun mim waw ni yang dengung. Ujung ra dan lam yang tidak dengung. Tapi kalau dalam kitab tu dia tulis yarmaluna. Untuk dia punya terhimpun dalam kalimah yarmaluna. Tapi itu dari sudut jumlah huruf idgham. Okey. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 6, maka ia wajib diidghamkan ke dalam huruf idgham. Mengidghamkan nun sukun tanwin pada huruf idgham yang 6 adalah kerana terdapat persamaan makhraj dan sifat pada huruf nun, dan persamaan sifat dan berhampiran makhraj bagi huruf mim, dan berhampiran makhraj dan sifat bagi huruf-huruf yang lain. Jadi kenapa diidghamkan huruf ni? Okay, sekarang ni kita dah tahu bila nun mati dan tanwin bertemu dengan 6 huruf ni kita kena idghamkan. Kalau kita lihat di antaranya yang pertama hurufnya huruf apa? Huruf ya. Jadi nun dan ya ni kalau kita lihat dia berhampiran makhrajnya berhampiran nun ujung. Okey, ya pun sama, dia punya makhraj dia daripada lidah. Okey, cumanya nun ada gunnah, ya tak ada. Okey, hampir. Ra juga lidah. Okey, huruf lidah. Mim bibir. Tetapi sama dengan nun dengan gunnah. Dia ada persamaan dia dekat. Lam juga huruf lidah, makhraj lidah. Waw juga di bahagian uncung depan kan. Waw. Dia rongga sama, dan diikuti dengan nun juga huruf yang sama. Jadi dekat situ ada sama pada makhraj, berhampiran pada sifat, ada yang berhampiran pada sifat, sama pada makhraj. Jadi huruf tu hampir. Jadi bila bertemu dengan nun masuk pada huruf yang idgham ni, maka seolah-olah setiap huruf yang kita idghamkan itu seolah-olah dibaca dengan sabdu pada huruf yang kedua. Bezanya nanti ada dengung, ada tak ada dengung. Ada yang dengung, ada tak dengung. Okay. Cuma di sini kita perlu ingat bila sebut idgham, bila sebut idgham, hukum apa? Hukum idgham. Tidak semua dibaca dengan dengung. Cumanya kadang sinonim orang mungkin di antara tak semualah di antara masyarakat kita bila sebut idgham ni lazimnya kalau dalam mindsetnya mesti dengung. Kebiasaannya bila sebut idgham ni kita ingat kena dengung. Idgham dia tak dengung. Idgham tu dia memasukkan.
Yang dengung adalah gunnah. Yang dengung adalah gunnah tu. Jadi bila sebut hukum idgham, dia tak dengung lagi, belum tentu dengung. Tengok dulu huruf apa yang dibaca dengan dengung tu. Kalau huruf itu dimasuki dengan hukum yang dengung, baru ada dengungnya. Sebab kadang kalau kita sebut hukum idgham, gunnah kot, baca dengan dengung. Tidak semua bacaan kena dengung kalau bersifat idgham, ataupun kalau dihukumkan idgham. Okey, dalam Al-Quran Rusam Usmani, bacaan idgham nun sukun tidak diberi tanda sukun di atasnya. Kalau sebelum ni izhar, ada nun, ada tanda mati. Tapi kalau idgham, nun tidak ada tanda mati di dalam mushaf Quran. Dalam mushaf ni, huruf nun tak ada tanda mati, kosong. Tapi sebenarnya hukumnya adalah nun mati. Cuma simbol tanda mati itu tak ditulis. Seolah-olah huruf nun tu kosong. Tak ada apa-apa. Okay. Dan menggunakan tanwin baris 2 di atas bersilang. Kalau kita tengok dalam kitab tu dia bersilang. Baris 2 di atas bersilang. Baris 2 di bawah juga bersilang. Di mana baris kedua di bawah menyimpang. Menyimpang maknanya bersilang. Tidak berselarian dari baris di atas, dan baris 2 di hadapan berbentuk 2 huruf waw kecil berturut-turut. Seolah-olah bentuknya 99 kalau kita tengok kat situ, untuk menunjukkan hukum bacaannya idgham. Okay, jadi kalau nun mati yang ada tanda mati izhar halqi, kalau idgham, nun tak ada tanda mati, kosong, tanda dia macam mana? Menyimpang gitu 99. Ni kalau dalam Quran kita jumpa macam ni lah. Selepasnya kalau kita, tapi cumanya tanda ni dia akan berkongsi sebenarnya dengan hukum ikhfa. Hukum yang keempat nanti. Cumanya untuk di bawah tajuk idgham ni, dia akan bertemu dengan 6 huruf tadilah. Di antaranya huruf ya, huruf nun, huruf mim, huruf waw, ra dan lam. Untuk bab ni, nun tak ada tanda mati bertemu dengan ya. Nun tak ada tanda mati bertemu dengan nun. Nun tak ada tanda mati bertemu dengan mim. Dan kemudian waw. Sama juga bertemu ra dan lam. Kalau tanda tanwin juga sama. Cuma dalam Quran yang ada diletakkan tanda sabdu hanya pada huruf nun dan mim. Yang dengung, yang dengung. Yang tak dengung juga ada tanda sabdu. Ra dan lam ada tanda sabdu. Bagi huruf ya dan huruf waw tidak diletakkan tanda sabdu, tetapi bacaannya seolah-olah bersabdu. Saya bagi contoh ayat mungkin selalu kita baca, kita hafal. Kalau biasa dekat kedai-kedai biasa digantung ayat 1000 dinar. Kan? Ayat 1000 dinar tu biasanya apa? Surah At-Talaq. Wa may yattaqillah. Saya bagi contoh, satu contoh. Wa may yattaqillah. Okey, dia macam ni. Kalau dalam Quran, wa nun ni nun tapi tak ada tanda mati. Dia tak ada tanda mati. Okay, di sini baris atas yattaqi. Okay, sekarang ni hukum yang kita maksudkan, yang diidghamkan adalah nun mati bertemu dengan huruf apa? Huruf ya. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Jadi huruf ya ni huruf idgham ma'al gunnah tak? Huruf idgham lah, huruf idgham tapi dia masuk ma'al gunnah. Tetapi dia tak letak tanda sabdu. Yang sabdu pada huruf ta. Okay, tapi seolah-olah bacaannya ada sabdu kerana kita idgham. Kita tak boleh baca waman yattaqillah. Kalau kita baca waman yattaqillah, salah. Kalau di surat bahasa Arab betul, waman yattaqillah. Man tu siapalah. Tapi kalau dalam bacaan bertajwid, sebab tu kalau kita baca Quran kena bertajwid, maka dibaca dengan macam mana? Wa may
yattaqillah. Dia kena dengung Itu maksudnya idgham. Wa may itu masuk. Kemudian kita dengung dengan may, dengung 2 harakat. Boleh Okey, cuba Wa may yattaqillah. Cuba ikut. 1 2 3. Okey, yang salah wa man yattaqillah. Kalau wamat dari sudut bahasa betul. Kalau duduk dari sudut bahasa kan betul, bahasa Arab. Tapi kalau Quran kita kena baca dengan tajwid lah kan. Jadi hukum wamai itu masuk kan. Seolah-olah huruf nun ni, huruf nun ni tak dibunyikan langsung Seolah-olah huruf mim ni sabdunya pada apa? Huruf ya. Wamai yat. Nun tu seolah-olah tak bunyi langsung. Seolah-olah lah Tapi dalam Quran boleh tak kita buang tulisannya? Tak boleh. Kalau kita buang maknanya larilah. Tak ada makna. Jadi waman dari sudut bacaannya tak boleh waman tapi kena wamayattaqillah. Jadi seolah-olah mim ni diidghamkan. Huruf nun ni masuk terus pada huruf ya. Itu memasukkan. Memasukkan. Jadi huruf nun ni masuk pada huruf ni dan dia tidak berbunyi. Ini bagi nun mati. Bagi nun mati. Itu contoh contohnya. Okey. Kemudian kalau kita lihat dari sudut tanda, nun ini memang tidak ada tanda mati lah. Nun tidak ada tanda mati di atasnya. Tapi asalnya adalah nun mati. Dalam kaedah Rusam Usmani, bagi hukum idgham yang kedua ni, nun tidak ada tanda mati. Tak ada tanda mati tu bukan tidak dibaca dengan tanda mati cuma tidak diletak simbol tu di atasnya. Kalau dalam Quran yang ada tanda mati, hukumnya apa? Yang pertama izhar halqi. Jadi nun ada tanda mati, izhar halqi beserta barisnya selari. Tapi kalau idgham, hukum yang kedua ni, nun tidak ada tanda mati, tanda barisnya menyimpang ataupun berselisih lah. Ikutlah macam mana. Yang pentingnya dia tak selari. Baris 2 menyimpang, baris 2 di bawah juga menyimpang, baris tanwin 2 di hadapan 99. 99. Itu bagi tanda di dalam hukum idgham. Okey, boleh faham InsyaAllah Itu bagi untuk apa secara umumnya dulu Okey, jadi yang ini tadi idgham ma'al gunnah saya bagi contoh idgham ma'al gunnah dibaca dengan dengung. Okey. Kemudian kita lihat pembahagian idgham Okey. Idgham ini terbahagi kepada 2 bahagian seperti mana yang telah saya sebutkan tadilah mula-mula dalam bab ni izhar yang hukum pertama tak ada bahagian izhar tak ada bahagian tak ada bahagi izhar ma'al gunnah, izhar bila gunnah tak ada. Jangan cari. Dia izhar halqi saja. Tapi kalau idgham hukum yang kedua ni terbahagi kepada berapa bahagian? 2 bahagian. Okey, yang pertama idgham ma'al gunnah. Okey, cuma sama-sama idgham ma'al gunnah. Biasa ma'al ni kita sebut time bila? Ma'al hijrah. Kita ma'al. Dia sebenarnya ma'al. Mim ain. Bersama. Atau berserta. Bersama-sama lah ma'al kan. Kita ma'al. Nak sama ma'al hijrah itu Malayuiyah. Cakap Melayu. Tapi kalau dia ni ma'al hijrah. Jadi ma'al gunnah dalam bab ni lah. Artinya memasukkan serta dengung. Okey. Cuba kita tengok nota kaki tu dekat bawah. Ada nombor 2 tu. Perasan Dengung ialah suara lembut yang keluar dari rongga hidung. Penjelasan lanjut mengenainya sila rujuk tajuk hukum nun dan mim bersabdu. Bahagian ini juga dinamakan idgham bi gunnah dan bahagian yang kedua berikutnya juga dinamakan idgham bi ghairi gunnah. Ini dari sudut nama yang sama lah macam saya kata tadi kan. Okay. Dalam bab ini dia kata huruf nun ini dan mim bersabdu ni dia termasuk dalam hukum wajibul gunnah. Dan nama yang disebutkan tadi idgham bi gunnah tu sama. Idgham bi ni huruf ba tu dengan dengung.
Yang ma'a ni bersama ataupun berserta dengung. Tapi ada setengah kitab kadang dia tulis bi gunnah. Ada disebut yang bila gunnah bi ghairi gunnah. Tapi benda yang sama. Nama je berbeza. Okey. Kemudian dia kata, ia juga dinamakan idgham naqis. Dia ada 3 nama kalau dekat sini. Dalam kitab ni disebut idgham naqis. Artinya apa? Memasukkan secara tidak sempurna kerana makhraj nun, sukun dan tanwin telah dihilangkan. Tetapi sifat dengungnya masih dikekalkan dengan sempurna 2 harakat dalam huruf idgham naqis. Jadi maksudnya kalau kita lihat idgham naqis ni nama juga. Kalau dekat sini ada berapa nama? Ada 3 nama. Kalau kita lihat. Idgham ma'al gunnah ni dikenali juga idgham ma'al gunnah, idgham bi gunnah, idgham naqis. Orang yang sama tapi gelarannya berbeza. Dekat rumah kadang panggil Along, kat rumah kadang panggil Ahmad, kawan-kawan kadang panggil Mat. Tuan yang sama. Jadi kalau dalam hukum idgham ma'al gunnah ni juga dikenali idgham ma'al gunnah, idgham bi gunnah dan juga idgham naqis. Ada berapa nama? Ada 3 nama. Okey. Jadi artinya memasukkan secara tidak sempurna kerana makhraj nun, sukun dan tanwin telah dihilangkan. Jadi makhraj nun, sukun macam tadi saya bagi contoh, nun sukun ni dah tak bunyi kan? Mim ni masuk pada huruf ya kan? Jadi wa mai. Kita tak boleh wa mai, tak boleh dengung kan? Jadi nun ni dihilangkan terus masuk pada huruf ya. Dan begitu juga dengan tanda tanwin. Okey. Dan hukum bacaannya kena apa? Sempurna dengung 2 harakat. Sempurna dengung 2 harakat. Okey. Hurufnya 4 saja. Ni baru kita masuk tadi hurufnya. Ada 4 saja, iaitu huruf ya, nun, mim dan waw. Huruf idgham ma'al gunnah ada berapa? Ada 4. Ya, nun, mim dan waw. Yang tadilah saya katakan, kalau dalam exam kadang soalan track dia tanya di bawah hukum nun mati dan tanwin huruf idgham ada berapa? Kita pun terus jawab 4. Betul ke salah? Salah lah kan? Sebab huruf idgham kan, kalau ditanya huruf idgham ada 6. Tapi kalau ditanya dalam bawah sikit huruf idgham ma'al gunnah ada berapa? Baru jawab 4. Huruf idgham ma'al gunnah ada 4, idgham bila gunnah ada 2. Jadi bila dicampurkan tu ada 6. Jadi izhar halqi ada 6, idgham juga ada 6, tetapi pecahan idgham ma'al gunnah ada 4 saja. Okey. Huruf idgham ma'al gunnah ataupun idgham naqis ni ada 4, hurufnya ya, nun, mim dan waw. Ada 4 saja. Ia terhimpun dalam kalimah yanmu. Ini tadi saya kata ada yang diletak dengan yanmu. Dalam Al-Quran Nusam Usmani, hanya huruf nun dan mim diberi tanda sabdu di atasnya. Macam saya tulis ni tadi. Huruf nun ada sabdu, mim ada sabdu. Tapi pada contoh saya bagi tadi, huruf apa? Huruf ya kan? Jadi huruf ya tidak ada sabdu. Tapi bacaannya bersabdu tak? Bacaannya bersabdu. Cuma tidak diletakkan simbol sabdu tu pada huruf ya. Hanya huruf nun dan huruf mim sahaja yang diletakkan tanda sabdu. Okey, kita tengok nota kaki tu. Ada ulama tajwid berpendapat bahawa kedua-duanya adalah huruf idgham kamil, maka kedua-duanya diberi tanda sabdu di atasnya dan sifat dengung kedua-duanya diperpanjangkan sampai 2 harakat. Okay, sebab apa? Okay, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dalam hukum nun bersabdu dengan mim bersabdu, dalam Quran ni setiap huruf nun bersabdu atau mim bersabdu ni dia ada hukum yang khusus. Dia ada hukum yang khusus. Sekarang ni
yang kita bincangkan ni sebab hukumnya nun mati dan tanwin. Kalau kita jumpa bacaan di dalam Al-Quran, huruf nun yang bersabdu atau mim yang bersabdu, dia kita mesti baca wajib dengung dua harakat. Hukum asalnya adalah apa dia? Wajibul gunnah. Hukum asal dia. Tetapi kalau dimasuki sebelumnya ada tanda nun mati ataupun tanwin, hukumnya juga dibaca dengung dua harakat. Juga dibaca dengung dua harakat. Cuma nama hukum di situ dia berubah. Kita tak panggil wajibul gunnah. Kita panggil idgham ma'al gunnah. Saya bagi contoh. Okay. Contoh kalau macam kita baca lah kan, ataupun kita sebut kalimah inna kan, contoh inna kan, nun ada sabdu tak? Nun sabdu kan? Okay, jadi hukum di sini, hukum dia wajibul gunnah. Inna, in tu dengung dua harakat. Belakang nun sabdu ni ada tak mim mati? Ada tak? Tak ada kan? Ada tak tanda tanwin? Tak ada. Jadi hukum bacaan ni dipanggil wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Okey. Tapi kalau hukumnya bertukar kepada lain, contoh saya ambil contoh. Okey. Lan nadkhulah, contoh saya ambil contoh macam ni. Lan nadkhulaha. Okey, contoh lam nun mati kan? Ada sabdu. Nadkhulaha. Lam nun mati di atas lan. Asalnya nun ni ada tanda mati asal Tapi dalam hukum nun mati dan tanwin dibuang. Dalam Quran tak ada. Okey. Sekarang lam ni masuk pada nun. Sebab idgham ma'al gunnah kan? Bacaannya berapa harakat dengung? Dua harakat kan? Tapi sama tak? Yang ni nun ada sabdu. Nun ni pun ada sabdu kan? Dua-dua ada sabdu. Di sini bila ada nun ada tanda mati, kita kata tiba-tiba kita peganglah nun sabdu ni hukumnya wajibul gunnah kan? Kita pun kata ini hukumnya wajibul gunnah. Tapi kalau dalam exam salah. Hukum wajibul gunnah dia kena mengalah dengan adanya nun mati. Jadi kita kena sebut apa hukumnya? Idgham ma'al gunnah. Walaupun sama kan? Nun ada sabdu kan? Yang ini sebab tak ada nun mati. Yang ini ada nun mati walaupun tak ada tanda mati sebab simbol dia tak ada kan. Jadi di sini wajibul gunnah tadi dia mengalah kepada hukum yang dinamakan idgham ma'al gunnah. Jadi bacaannya sama dengan dua harakat. Yang ni inna, yang ni lan nadkhulaha. Sama je dengungnya. Kedua-dua ni sama, maka hukumnya wajib dibaca dengung sempurna dua harakat. Kalau setengah kitab dia akan sebut apa? Dibaca dengan sempurna. Jadi sempurna tu dengung dua harakat. Jadi kalau wajibul gunnah cuma dari sudut hukum dengung tinggi yang paling tinggi adalah wajibul gunnah. Dia dalam kitab tu dia kata harus dibaca dengan 3 harakat. Walaupun 3 harakat tu tak ada, tapi cuma nak ngelakkan jangan sampai 2 harakat, harus kepada 3 harakat dengungnya. Jadi dekat sini ini idgham ma'al gunnah nun tak ada tanda mati, seolah-olah lam ini idghamkan kepada huruf nun yang kedua. Sebab tu nun ada sabdu. Diletakkan ada sabdu. Yang ya tadi tak ada sabdu. Seolah-olah dibaca dengan sabdu. Kena baca dengan sabdu sebab dia idgham jadi kedudukannya sama macam ni. Cuma yang ini ada sabdu, yang ni tak ada sabdu. Yang ini bab lain Yang inna ni bab lain. Ini dalam kitab nanti hukum nun sabdu dengan mim bersabdu. Cuma dalam hukum idgham ma'al gunnah nun ada sabdu. Jadi kalau kita kata hukum wajibul gunnah dekat sini bukan tak boleh, tapi tak tepat. Sebab hukumnya ada nun mati. Hukum yang hak yang kita kena sebut adalah idgham ma'al gunnah.
Boleh Jelas Walaupun nun ada sabdu kan. Tapi kita, sebab tu, kalau huruf nun yang bersabdu, kita kena tengok dekat belakang dia. Ada tak nun mati ataupun ada tak huruf baris tanwin. Kalau ada baris tanwin yang bersilang, maka hukum yang hak yang kita perlu letak nama dekat situ adalah idgham ma'al gunnah. Okey. Dah masuk belum? Belum Sikit lagi. Okey. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, kerana sifatnya bersama sedangkan huruf waw dan ya tidak diberi tanda sabdu di atasnya kerana terdapat perbezaan pada sifatnya. Okey. Kenapa huruf ya dan waw ni tadi tak ada sabdu? Huruf ya dan waw ni tak ada sabdu. Yang nun ada sabdu, mim ada sabdu. Kerana apa? Huruf nun dan nun sama huruf, sama makhraj. Okey, sama huruf, sama makhraj, maka diletakkan dengung kerana apa? Ada gunnah. Kalau huruf mim juga huruf gunnah, ada diletakkan sabdu. Tetapi huruf ya dan waw tidak diletakkan sabdu kerana apa? Huruf ya dan huruf waw dia bukan huruf gunnah. Tetapi bacaannya mesti dengung. Tapi dekat sini wa mai yang ni lan, beza kan? Wa mai ni dia tak dengung sampai sini sebab huruf dia memasukkan saja. Walaupun dia dengungnya pada sini. Wa mai yang ni lan tinggi. Dengungnya agak tinggi. Sama dengan huruf mim. Jadi dalam Quran yang ada sabdu hanya huruf nun dan mim, huruf ya dan waw tidak ada sabdu. Tapi seolah-olah baca dengan sabdu. Seolah-olah huruf ni bunyinya 2 kali. Yang kalau tanda sabdu, kalau kita ingat dulu kita belajar, setiap huruf yang bertanda sabdu, kita kena sebut berapa kali? 2 kali. Huruf yang bersabdu disebut 2 kali. Secara tak langsung sifatnya juga kita sebut 2 kali. Kalau kita sebut sekali tak jadi wa mayyat tak boleh. Dia kena wa mayyat berserta dengan dengung. Okey. Jadi itu idgham ma'al gunnah. Okey, jadi kalau kita faham di sini, okey. Ada masa lagi tak? Ada berapa minit lagi? Ada berapa minit lagi? 4 minit lagi Okey, kita tengok contoh dalam Quran tu dalam kitab tu. Okey, yang idgham ma'al gunnah, okey, huruf ya bermula dengan nun sukun dulu. Kita tengok nun sukun yang belah kiri sekali. Okey. Bacaannya ayyafqahuhu. Okey, cuba ikut 1 2 3. Ayyafqahuhu. Jadi huruf nun mati bertemu dengan huruf ya. Kita tak boleh baca an yafqahuhu. Kalau kita baca an, betul ke salah? Salah. Kita baca ai. Seolah huruf ya tu ada sabdu. Ai. Jadi nun tu seolah-olah macam tak disebut. Tapi tak boleh buang hurufnya tak boleh buang. Kalau buang hurufnya maknanya tak ada. Dia kekal. Dari sudut tulisan tu dia kekal. Okey. Okey, bagi tanwin pula, huruf ya, hisaban yasira. Okey, 1 2 3. Okey, tanda tanwinnya selari ke silang? Bersilang ban tu kan? Kita tak boleh baca hisaban yasira. Kalau hisaban salah. Kena baca hisabai bayya. Dengung hisaban yasira. Okey. Tapi dekat sini kita jangan salah anggap bukan tanwin bertemu alif Perasan tak? Selepas tanwin atas tu bertemu alif kan? Dia bukan bertemu alif Tanwin tu bertemu dengan huruf ya. Dalam Quran, setiap baris 2 di atas mesti ada alif huruf hijaiyah. Kerana kalau kita waqaf, dia ada hukum dia tersendiri. Dia baca dengan hisabah. Dia jadi mad iwad melainkan huruf ta marbutah tak ada. Ataupun terkadang huruf hamzah.
Sebab masing-masing tu ada hukum dia lah. Kalau hamzah baris dua di atas, dia jadi bacaan mad iwad juga. Jadi hisaban yasira. Tak boleh baca hisaban yasira. Salah. Okay. Dua minit lagi. Okay, contoh yang kedua. Huruf nun. Macam ni tadi. Lan nadkhulaha. Okay, 1, 2, 3. Jadi bacanya dengung lan nad. Tak boleh baca lan nadkhulaha. Kalau lan, walaupun kita sebut nun mati, tapi kita tak dengung sekali sebut dia tak jadi. Dia kena dua. Lan nad. Lan nad. Baru jadi. Okey, sekali lagi. Lan nadkhulaha. Allah musta'an. Okey, yang tanwin pula amilatun nasibah. Jadi tunna dengung dua harakat tanwinnya 99 ke 69? 99. Jadi 99 masuk pada huruf nun yang bersabdu, dengungnya dua harakat sempurna. Tak boleh, yang salah bacaan ni macam mana? Amilatun nasibah. Dengung tapi tak sempurna dua harakat. Dia jadi izhar. Kalau kita baca macam ni salah. Amilatun nasibah. Dia mesti amilatun nasibah. Tunna. Baru sempurna dengung dua harakat. Okey, jam dah bunyi. Okey, kita sampai situ. InsyaAllah kita sambung akan datang hukum idgham insyaAllah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Insyaallah kita bertemu lagi dalam minggu-minggu akan datang. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.